Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat kembali sekali lagi meneruskan siri tadabbur dan bacaan kita pada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan hari ini insya-Allah kita sambung tadabbur kita pada ayat yang ke-183 dari surah Al-Baqarah. Itulah muka surat 28. Muka surat 28. Surah 28, surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat 183. Kita baca sikit pagi ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد
bikumul usra walitukmilul iddah ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah di atas limpahan rahmat, anugerah dan kurnia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan kita selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pagi ini ayat yang kita baca berkaitan dengan cerita puasa. Sebenarnya ayat ni biasa dah kita dengar. Setiap kali bulan puasa akan datanglah cerita tentang ayat ni. Itulah cerita berkaitan dengan kefarduan puasa. Kebetulan hari ni kita pun lalu ayat ni kita jumpa, kita baca dan kita cuba tadabbur pada ayat-ayatnya. Baik, pertama Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka kalimah kutiba, diwajibkan, diwajibkan kamu berpuasa. Bila turun ayat ini, maka kefarduan puasa itu turun dan difardukan ke atas orang-orang Islam. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahawa kefarduan ini ada juga pada orang-orang sebelum daripada kita. Berarti syariat yang ada ni walaupun berbeza antara Nabi dengan Nabi, ada yang sama. Okay? Yang pasti sama akidah. Akidah ni semua Nabi-Nabi datang bawa akidah menyembah Tuhan yang satu. Tak berbeza. Bab akidah, semua Nabi-Nabi ni datang mengajak menyembah Allah, Tuhan yang Maha Satu. Kemudian bab syariat. Syariat ni tata cara ibadat, hukum-hukum yang berkaitan dalam syariat tersebut, ini berbeza antara Nabi dengan Nabi. Tapi dalam berbeza tu ada sebahagiannya sama. Kefarduan dan tuntutan itu salah satunya adalah puasa. Kemudian salah satu juga yang kita tahu, salat. Cuma bilangannya mungkin berbeza. Sebab apabila orang kaji kitab Injil, kitab Bible, sifat tunduk kepada Tuhan, sujud, apa yang dilakukan oleh orang Islam hari ini
lebih menepati apa yang ada dalam Bible berbanding yang dilakukan oleh Kristian. Menunjukkan sifat sujud, sifat rukuk, sifat solat yang ada pada kita menyamai apa yang ada dalam ajaran Nabi Isa alaihi salam. Cuma berapa rakaat dia, berapa bilangan dia, wallahu ta'ala a'lam. Begitu juga Nabi Musa AS, bila difardukan salat, Nabi yang memerintahkan atau yang menganjurkan Nabi Muhammad supaya pergi minta dengan Allah kurang diskaun tu adalah Nabi Musa AS. Dan dia kata, aku dah cuba dah pada Bani Israel dan mereka tak mampu. So ada perkara-perkara yang sebenarnya bila kita buat ni, kita kena tahu kefarduan atau syariat yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita mendahului kita, terdahulu daripada kita, adanya kaum-kaum lain yang juga menjadi penyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi orang Islam yang menundukkan diri kepada Allah cuma dengan syariat mereka masing-masing. Bila cerita bab puasa, ada pada umat ini dan ada juga pada umat dahulu. Ada pada umat ini dan ada pada umat terdahulu. Sebab mana dalilnya? Ayat ni Allah Ta'ala kata, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan atas umat terdahulu. So kita tahu umat dahulu pun puasa juga. Umat dahulu pun puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Maka di sini ayat ini menunjukkan antara kelebihan takwa ialah bukan sekadar dia menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi pada puasa itu adanya latihan takwa, iaitu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ada padanya menjauhkan diri daripada gangguan syaitan. Bila kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala jaga kita dan kita boleh menahan diri dari gangguan syaitan dan juga menahan diri daripada gangguan hawa nafsu. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di kalangan kamu untuk berkahwin, maka kahwinlah. Sebab apa? Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Itu anjuran supaya berkahwin. Tapi kalau dia tak mampu kahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Kata Nabi, fa innahu lahu wija. Kerana pada puasa itu ada pendinding atau pelindung dia daripada hawa nafsu. Jadi ini kelebihan puasa. Sebab tu kalimah la'allakum tattaqun dalam ayat 183 itu menunjukkan bahawa antara kelebihan puasa ialah boleh menahan diri atau melatih diri menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kalau kita cerita bab kelebihan puasa ni banyak lagi lah. Dalam bab Ramadan, perkara antara amalan ibadat yang paling Allah Ta'ala suka, yang paling banyak pahala adalah ibadat puasa. Puasa ni kelebihan dia, amalan dia masanya panjang. Masa dia panjang. Dan amalan dia mudah. Tak kena buat apa-apa. Niat puasa belum subuh, lepas tu buatlah kerja kita. Nak buat apa? Hatta nak tidur pun boleh juga. Nak kerja ke, nak berniaga ke, nak buat apa, nak bersukan sekalipun, puasa tak ada masalah. Sampailah maghrib.
Bila maghrib buka puasa. Padanya ada sifat ibadat tunduk pada Allah. Padanya ada sifat lama dalam ibadat. Padanya ada sifat sembunyi dalam ibadat. Jadi puasa ni banyak kelebihan. Tak ada orang tahu kalau kita tak kata kita puasa. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, semua amalan lain satu pahala digandakan 10, kecuali puasa. Puasa ni milikku, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Aku yang bagi, banyak mana yang aku nak bagi. Ini antara kelebihan ibadat puasa. Bukan sekadar dalam Ramadan, bahkan di luar Ramadan. Cuma bila datang kefarduan Ramadan, bila datang kefarduan Ramadan, maka itu lebih utama berbanding puasa-puasa yang lain. Maka ayat pertama ni menunjukkan puasa tu ada dalam syariat kita. Ayat yang kedua, ayyaman ma'dudat, ayat 184 yang kita baca. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu, iaitu puasa diwajibkan pada hari-hari yang tertentu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di awal-awal dulu yang diwajibkan puasa adalah puasa Ashura sahaja. Dulu-dulu puasa Muharram. Ashura ni dalam Muharram. Falamma nazala fardu Ramadan kana man syaa sama wa man syaa aftar. Bila turun kefarduan Ramadan, maka siapa yang nak puasa Ashura boleh puasa, dan siapa yang tak nak puasa pun boleh tak puasa. Jadi dulu mula-mula sekali yang diwajibkan atau diperintahkan berpuasa hanyalah beberapa hari sahaja. Kemudian ayat ini dinasahkan ataupun updatekan dengan ayat kefarduan puasa yang nanti kita baca lepas daripada ni. Baik, Allah Subhanahu wa taala kata ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dalam ayat ni Allah Ta'ala memberi kelonggaran kepada orang yang sakit dan orang yang musafir untuk berbuka. Dalam ayat ni Allah Ta'ala bagi kelonggaran kepada orang yang sakit atau musafir untuk berbuka. Tapi fa'iddatum min ayyamin ukhar, bukan buka saja-saja, kena ganti pada hari yang lain. Yang ni semua kita fahamlah kena. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tiada berdaya, yang tidak berdaya. Wajib atas orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua atau dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin. Maka barang siapa yang dengan sukarela, faman tatawwa'a khairan
siapa yang suka rela membayar fidyah adalah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah satu kebaikan baginya. Dia kena bagi makan satu cupok satu hari kan, satu cupok satu hari. Tapi kalau dia nak bayar lebih, nak bagi kepada orang miskin, bagi makan lebih daripada tu, maka itu lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum. Walaupun demikian, puasa itu lebih baik baginya. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini juga adalah ayat yang awal turunlah, iaitu masih lagi diberi pilihan untuk berpuasa. Pada peringkat awal, siapa nak puasa, puasa. Siapa yang tak nak puasa, dia boleh bayar dengan fidyah. Tapi puasa itu lebih baik bagi mereka. In kuntum ta'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Lalu turun ayat yang kedua, ayat yang seterusnya yang kita baca ni, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas. Ini pula cerita tentang keistimewaan Al-Quran dan keistimewaan Ramadan. Pertama, Ramadan ni istimewa kerana bulan ini diturunkan padanya Quran. Lalu Allah Ta'ala cerita pula kelebihan Quran yang turun. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan bagi manusia dari hidayah dan juga pembeza antara kebenaran dengan kebatilan. Cerita kelebihan Quran, cerita pula. Jadi dalam dua ayat ni banyak sangat subtopik dia. Ayat ni lah cerita tentang kefarduan Ramadan. Ayat ni lah cerita tentang fidyah puasa bagi orang. Ayat ni lah cerita tentang fidyah puasa bagi orang yang tak mampu dan orang yang tua. Ayat ni lah juga cerita tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran dan apa yang ada tentang hidayah serta fungsi Al-Quran. Banyak kelebihan dia. So kita huraikan satu-satu. Bab perintah puasa kita dah cerita saat ni. Kemudian bab fidyah puasa bagi orang yang tak mampu, bagi orang yang tua, bayar satu cupok satu hari. Satu cupok makanan untuk satu hari. Itu fidyatun ta'amu miskin, bagi satu orang miskin makan. Tapi kalau nak lebih, lebih baik. Bagi satu cupok, bukan satu cupok, bagi satu hidangan, satu meal, contoh kita kata, siap dengan lauk, siap dengan gapo, itu lebih baiklah kalau kita kata nak bagi. Sebab Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari cerita Anas bin Malik dia bagi makan kepada orang miskin ni. Faqad at'ama Anasun ba'dama kabur aman aw amaini an kulli yawmin miskinan khubzan wa lahman wa aftara. Anas bin Malik waktu dia tua dulu, akhir hayat dia tua, sempat 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun dia tak puasa, kerana dia dah tak mampu nak puasa. Dan dia bagi makan setiap hari satu orang miskin. Dia bagi roti siap dengan daging lagi. Maknanya siap dengan lauk sekali. Bukan sekadar kalau kita kan satu cup berapa hari? 30 hari. Berapa kali 30, satu cupok berapa ringgit dia kata?
Lah ni satu cupak dia pun beli. Satu cupak bersamaan sekian-sekian, 1 kilo lah dia kata. Dia pun belilah 3 atau setengah kilo. 15 kilo. Beli beras seguni kat bagi. Kita lagu tu lah kan. Tapi kalau dia nak bagi faman tatawwa'a khairan, it'am ni dia bagi makan. Kalau dia nak bagi makan secapai cukup orang tu makan, bagi-bagi. Makan tepat, makanan tepat tu lah. Kalau Anas bin Malik dia bagi roti siap dengan daging lagi makan. Maka kalau orang tepat tu makan nasi bagi kita lah, bagi nasi sekali dengan bagi lauk sekali, itu lebih baik lah. Jangan ambil hak murah sekali dah lah, bagi beras saja, beli pula beras hancur pula tu. Asal cukup lepas syarat je. Jadi ni kalau nak bagi yang baik, sesuai dengan kita nak nilai value puasa kita tu. Nak nilai value puasa, bagi beras hak elok. Bagi Allah Ta'ala kata faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau dia nak tambah lebih daripada tu, lebih baik. Pagi 30 orang pergi makan hotel. Apa ni? Bayar video puasa tak? Dia boleh bagi seorang miskin 1 orang untuk 30 hari. Dia juga boleh bagi 1 hari untuk 30 orang. Boleh je. Panggil 30 orang, bagi jamu 30 orang untuk 30 orang miskin. Boleh je. Baik, tapi tak ada rawat lagi dah kan, panggil 30 orang miskin jamu hotel. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Baik. Kemudian bila turun ayat yang 185, cerita bab Ramadan. Kelebihan Ramadan dia adalah bulan turunnya Al-Quran. Kemudian cerita bab kelebihan Quran, sifat Quran pula dia ada hidayah, dia ada keterangan, dan dia adalah pembeza. Ayat ni pun 3 kelebihan Quran. Apa dia? Hudan linnas, hidayat bagi manusia Quran. Wa bayyinatin minal huda, kemudian keterangan daripada petunjuk-petunjuk. Ada sifat-sifat dalail. Dia panggil beza hidayat ni dengan juga bayyinat, ay dalail wa hujajan bayyinah wadihah jaliyah. Dia adalah bukan sekadar petunjuk, dia ada dalil, hujjah, bukti yang menunjukkan kebenaran, wa bayyinat wal furqan, dan dia adalah pembeza antara kebenaran dengan kebatilan. So kalau kita nak cari petunjuk, kembali kepada Quran. Kalau kita nak berhujjah, maka hujjah kita adalah Quran. Kalau kita nak tahu mana betul yang mana salah, maka gunakanlah Al-Quran sebagai penanda aras dia. Sebab tu alhamdulillah bagi orang yang berdamping dengan Al-Quran, dia reti untuk membezakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita nak tahu mana betul ni, mana salah ni, ustaz, orang tanya, zaman sekarang ni saya pening lah. Apa pening pula? Macam-macam orang kata. Orang ni kata A, orang ni kata B. Maka kita katakan kepada dia, kalau kita nak tahu mana benar, mana salah, kembalilah kepada Al-Quran. Al-Quran kata macam mana, maka berhujjahlah dengan Al-Quran. Berkaitan dengan apa juga, sifat-sifat Allah sebagai contoh, benda-benda gaib sebagai contoh. Orang kata akhirat ni ada ke tak ada, ustaz? Contoh yang Quran kata ada. Tak pernah orang tengok pun, tapi Quran bagi tahu. Kita beriman dengan Quran, maka kita percaya akhirat tu ada. Apakah hidup kita ni sudah ditakdirkan ataupun kita boleh pilih takdir kita sendiri? Jawapan dia sudah ditentukan. Mana dalil? Quran kata. Jadi pembeza kebenaran dengan kebatilan tu Al-Quran. Al-Quran. Nama Allah macam-macam, sekian A, B, nama Allah. Daripada mana kita dapat? Al-Quran. Sebila kita nak panggil Allah dengan nama-namanya yang indah, kita panggil dengan nama-nama yang terkandung dalam Al-Quran.
Jadi Quran ni pembeza antara kebatilan dengan kebenaran. Kalau kita nak tahu benda yang benar, kembali kepada Al-Quran. Sebab tu kalau kita di akhir zaman ni macam-macam perselisihan pendapat. Orang tu kata A, orang tu kata B, kita pun jadi pening. Antara Islam dengan kafir tu orang panggil jelas adalah bagi kita lah. Sebahagian orang masih lagi tak jelas. Pada dia sama je mana-mana agama. Lalu siapa yang dah sampai ke tahap tu, maka dia sesungguhnya berada dalam kekeliruan yang amat nyata ataupun kesesatan yang amat nyata. Di saat dia kata mana sama je mana-mana agama pun seperti dia jadi baik. Siapa boleh kata macam tu? Sebab mereka tidak berdamping dengan Al-Quran. Kalau dia baca Quran, nescaya dia akan tahu Quran kata innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang Allah redha Islam je. Sebab tu kelebihan Quran ni terlalu banyaklah. Kalau kita kata sebagai petunjuk dan pembeza antara kebenaran dan kebatilan, itu pun sudah cukup untuk menjadi alasan kenapa kita ni senantiasa kena berdamping dengan Al-Quran. Kalau tak ada Quran, kita ni lost, tak tahu. Kita tak tahu, tak boleh nak bayang kalau hidup budak-budak lah ni. Ada kawan saya semalam, saya pergi jalan dengan dia, malah lagi jauh tu, sampai Kuala Selangor malam. Cari bukan cari ikan. Carilah macam-macam nak projek ni. Duduk sembang-sembang. Kita bila jalan jauh, kadang-kadang bateri telefon ni habis, nak kena cah apa semua. Dia kata, hiduplah ni payah tak ada telefon. Tapi kita okey lagi lah, sebab kita dulu kita biasa hidup tak ada telefon. Dia kata anak dia tanya ayah, macam mana orang dulu hidup tak ada telefon? Dia tak boleh fikir dah. Budak lah ni dia tak boleh fikir hidup tak ada telefon macam mana. Dia nak pergi mana-mana tu dia fikir, macam mana dulu tak ada apa? Tak ada Waze. Tak ada Waze, nak pergi tempat macam mana-mana. Kita lah ni mudah lagi tekan Waze cari tempat. Orang zaman dulu macam mana Tahu? Lepas tu dia pun fikir macam mana dulu. Taman kita lah ni ada budak tak reti nak naik bas macam mana, nak naik public transport macam mana. Dia tak reti. Kalau kita dulu naik bas mini, siap gantung dekat tangga lagi dah. Kita tahulah nak berhenti macam mana, lompat naik bas-bas, turun daripada Macang. Kalau saya dulu nak balik rumah daripada Macang, kena pergi Kota Baru dulu, tukar bas di Kota Baru, naik pula pergi Pasir Mas, lepas tu ambil pula kereta private siapa pula rumah kita. Kita ada dah sejarah. Tapi budak-budak lagi macam mana dia tak reti. Dia tahu kalau saya balik sekolah, hello, abah nak mari ambil pukul berapa dia kata gitu ya zaman lah ni. Dia tak reti nak hidup zaman macam mana, tak adanya teknologi. Apa yang saya nak cerita ialah sebagaimana mereka tak reti hidup zaman tak adanya. Sebenarnya begitulah patutnya kita rasa bila kita tak boleh hidup tanpa petunjuk Al-Quran. Sepatutnya kita kata lost. Macam mana kalau kita hidup tak ada petunjuk? Kita nak bangun pagi nak buat apa bila tak tahu nak apa. Sekurang-kurangnya bila kita bangun pagi, hari ni nak kena semayang 2 rakaat, ambil wuduk, mandi, baca Quran ke apa semua. Sampai waktu zuhur kita tahu pula jadual kita. Lepas ni maya zuhur ni. Lepas tu kita nak main duha ke, nak buat apa. Lepas tu kita nak makan, kita tahu ni boleh makan, yang ni tak boleh makan. Ni halal, ni haram. Kita tahu kehidupan kita. Lepas tu bila kita pagi ada keluarga, anak kita ni nak kena jaga, nak ajar apa ke anak kita. Kemudian bila kita dengan ibu bapa kita nak kena jaga sampai dia, walaupun dia dah tua, walaupun tak kita jaga.
Saya tahu ajaran agama suruh kita buat macam ni. Kalau ada pasangan, kita tahu macam mana kita nak layan pasangan kita. Bagi lelaki pergi cari rezeki kat rumah, isteri-isteri tanggungjawab. Tanggungjawab di luar, tanggungjawab suami, tanggungjawab di rumah, tanggungjawab isteri. Pembahagian tu kan, bila ada mati, nak tahu nak bagi harta pusaka macam mana. Bila ada kematian, nak tanam jenazah macam mana. Tu semua tu hidayah yang memberikan kenikmatan kepada kita dalam hidup. Kalau tidak, kita lost, tak tahu nak buat apa. Bayangkan keadaan Qabil waktu dia bunuh Habil, dia lost. Nah, bila dia bunuh adik dia tu, aku nak macam mana dia ni mati dah ni. Lost. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar burung. Burung tu bergaduh-gaduh, mati seekor depan dia. Oh, dia pun kata, aku nak buat macam ni. Petunjuk, dia pun tahu, gali-gali dia tanam. Lalu kita yang orang Islam, hari ni kita tahu petunjuk tu, bila ada orang mati, kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita salatkan dia, kemudian kita kebumikan dia, settle. Dia tahu cara. Kalau orang tak tahu cara macam mana, dia pun bela. Orang ni dia kata kita bakar. Dah lah dia mati tu sakit dah. Dia masuk pula dalam kubur, bakar dia hampa. Bakar bukan bakar biasa-biasa, hancur jadi debu. Kita kata dahsyat ni. Ada setengah tu dia potong-potong jenazah, sampai dia pergi atas gunung, dibagi makan kepada burung-burung. Ada. Ada orang tu dia awet mayat tu, duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah sampai kering pun masih tidak dikebumikan. Dia hidup dengan orang mati macam tu. Awet dalam rumah dia, diberi pak. Ada orang pergi ke, ada ritual. Dia walaupun tu dikeluarkan jenazah dia, setahun sekali tukar baju. Ada. Tak jauh pun ada di Indonesia ya. Tiap-tiap tahun dia salin, ditukar baju. Tukar baju. Dia ada ritual. Jadi pelik macam-macam. Itulah contoh hidup tanpa hidayah. Kita lost, kita tak tahu. Tapi bila ada hidayah Quran ni, alhamdulillah. Macam ways untuk kehidupan kita. Tahu dah nak pergi kanan, tahu nak pergi kiri, tahu nak pergi depan. Cuma ways ni kita tahu pak nak pergi kita tu kampung sekian-sekian. Quran ni destinasi dia, ways kita untuk syurga. Jalan nak pergi syurga ni, ni buat macam ni. Buat macam ni, pergi ke kanan, ke kiri, ke depan. Supaya kita tak terjerumus dalam api neraka. Jadi Quran ni petunjuk untuk kita selamat dunia dan akhirat. Betullah nikmat ni, Quran ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang senantiasa berdamping dengan Al-Quran. Walaupun kefahaman kita tu mungkin tak sampai tahap ahli ulama tafsir. Kita hanya baca beberapa makna tadabbur Al-Quran, tapi kurang-kurangnya kita dapatlah, ada panggil titisan-titisan hidayah yang ada. Kalau orang ulama ni sampai ke tahap mungkin dia adalah lautan ilmu dan dia faham Quran ni dengan kefahaman yang sangat mendalam, sehingga dia adalah menjadi rujukan kepada umat, habrul ummah, macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita ni nak kata ahli tafsir pun tidak, nak kata ulama tafsir pun tidak, hanya reti baca beberapa ayat Al-Quran dan reti baca beberapa makna terjemahan Al-Quran, dan kita padukan dengan tulisan-tulisan ulama yang kita kutip titisan-titisan ilmu dari mereka. Tak apa dah, sekurang-kurangnya kita berdamping dengan Al-Quran. Ada orang mungkin dia tahu beberapa potong ayat Quran je dalam hidup dia, tak tahu 30 juzuk, tak tahu. Tapi kurang-kurang dia menjadi hidayah, petunjuk untuk kita. Kita ambil 2-3 ayat satu hari, 2-3 makna ayat tadabbur satu hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pandu kita pada yang selebihnya yang kita tak tahu. Ini nikmat Al-Quran. Jadi siapa yang berdamping dengan Quran, insya-Allah
pada dirinya ada hidayah, pada dirinya ada hujah keterangan, dan pada dirinya ada pembeza untuk dia bezakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalaupun dia tak tahu, dia minta, ya Allah, tunjukkanlah aku dengan keberkatan Al-Quran ini jalan kebenaran. Mudah-mudahan Allah pandu kita lah, ya. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, bukan ayat, sambungan lagi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang nampak jumpa dengan bulan Ramadan, maka wajib dia puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bagi siapa yang sakit atau bermusafir, maka hendaklah dia ganti pada hari-hari yang lain. Sekali lagi datang sama juga. Siapa yang tak mampu puasa, dia boleh berbuka, tapi dia ganti dengan hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak bagi kamu kemudahan, dan Allah tidak berkehendak bagi kamu kepayahan. Dan ayat ni macam mana maksud mudah dan tak nak payah ni? Ialah soal rukhsah. Hukum buka puasa ni nama dia rukhsah. Bila masuk rukhsah, soalan dia, lebih baik puasa ke lebih baik buka? Rukhsah. Jadi kalau orang tu dia, contohnya musafir. Musafir ni, bila dia musafir, maka dia ada pilihan. Nama dari rukhsah. Nak puasa pun boleh, nak buka pun boleh. Kalau dia kata, Ustaz, saya kalau musafir pun, saya rasa okey je, boleh je puasa. Sebab apa? Musafir zaman kita ni mudah dah. Betul tak? Apa maksud mudah? Naik kereta ada aircon, naik bas pun ada aircon. Setengah-setengah musafir walaupun jauh, cepat je sampai. Betul tak? Nak balik Kelantan, jauh. Kalau orang balik dengan kereta, Musim Raya baru ni 20 jam. Ada sampai 20 jam balik. Belah-belah jam tu standard 9 jam, 10 jam tu standard 10 jam. Ada sampai 12 jam. Tapi ada sampai dia berhenti dulu, tidur apa semua, trafik, apalah 20 jam. Tapi bagi orang naikkan flight, 1 jam dah sampai dah. So kemudahan musafir ada. So dia kata, Ustaz, kalau saya musafir pun, tapi saya rasa saya boleh puasa, mampu puasa, maka apa status dia? Boleh puasa. So dalam satu hadis, dalam satu kisah, Nabi SAW, dia pernah pergi, keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Dalam pembukaan kota Mekah, waktu Nabi keluar tu bulan puasa. Bila sampai bulan puasa, sampai di Kudaid, satu tempat, maka Nabi pun berbuka puasa, dan Nabi suruh sahabat buka puasa. Orang masa tu memang lagi perang pun, lagi perang, naik pula kuda, ada naik unta. Tapi ada di kalangan mereka yang rasa dia boleh puasa, lalu dia tak berbuka. Apa Nabi SAW kata pada disebut pada sahabat ni, maka tidaklah sahabat, faminnas saim wa minnal muftir. Ada sahabat, ada di kalangan kami yang berpuasa, dan ada daripada kalangan kami yang berbuka. Falam yu'ib as-saimu 'ala al-muftir wa al-muftiru 'ala as-saim. Tidaklah orang yang berpuasa mencela orang yang berbuka, begitu juga tidaklah orang yang berbuka mencela orang yang berpuasa. Jadi mana-mana ada kemampuan, dia boleh untuk meneruskan puasa dia. Okey? Kalau dia rasa nak ganti nanti payah nanti,
dan nak puasa pun rasa tak ada masalah. Dia pun boleh saja berpuasa dalam musafir. Bukan kata haram puasa waktu musafir tak. Allah Ta'ala bagi kemudahan, dia panggil rukhsah. Rukhsah. Tapi kalau dia ni rasa berat bila musafir, dia penat, dia letih, dan dia perlu kepada tenaga nak buka, tenaga untuk bermusafir, maka dia berbuka. Itu adalah rukhsah baginya. Boleh saja untuk dia berbuka. Baik. Bagi siapa yang boleh berbuka ni? Rukhsah ni bagi siapa? Pertama, dalam ayat ni orang yang sakit atau orang yang bermusafir. Dalam ayat yang sebelum ni, orang yang tua tak mampu nak puasa. So kita tahu orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang tua, dan termasuk juga orang yang hamil, wanita hamil, yang diberikan panggil rukhsah bagi dia untuk dia berbuka puasa. Begitulah juga wanita yang menyusukan, murdi'. Pasal dia pun kadang-kadang bila dia puasa, susu dia tak ada. So anak dia kena minum susu. Jadi dia berbuka kerana anak dia nak kepada susu. Jadi ini semua orang-orang yang dibenarkan untuk berbuka bila datangnya puasa. Kalau dia dah sihat, dia ganti. Tapi kalau yang tak mampu sungguh, kalau tak mampu, memang tak mampu, bukan sekadar ganti, tak, memang dia tak mampu. Seperti contoh, orang tua yang sakit memang tak ada harapan dah untuk sembuh, ataupun memang makin lama dia bukan makin sihat, makin lama dia makin sakit, kan? So masa tu dia tak perlu ganti puasa, dia terus kepada fidyah. Kalau orang mampu ganti, ganti dulu. Melainkan dia tak mampu ganti, barulah dia pergi ke fidyah. Dan seterusnya, kalau satu orang yang dia boleh ganti tapi dia melengah-lengahkan ganti sampai ke Ramadan yang seterusnya, maka itu pun diberikan kena ganti dan juga fidyah, sebagai satu tambahan kepada dia melengah-lengahkan ganti, melengah-lengahkan. Tapi perbahasan tu adalah kalau contohnya dia bak orang beranak tiap-tiap tahun, dia kan lebih sampai Ramadan seterusnya, baru je nak puasa, nyusu pula 2 tahun, baru habis anak ni beranak pula seorang, nyusu pula. So dia orang ni memang orang panggil langkau tahun lah. Langkau tahun. Macam mana hukum dia? Bayar fidyah ke ataupun bayar? Ada pandangan ni pagi tu, ada pandangan kata kalau dia ni memang manja-manja, siapa ketua macam tu, siapa ketua. Kalau dia memang tak mampu ganti, bayar fidyah lah. Tapi kalau dia ni tak mampu ganti, lepas daripada tu setahun 2 mungkin dia nak ganti, dia boleh ganti. Dia boleh ganti. Pandangan ganti itu sebenarnya lebih kuat, lebih selamat, lebih hati-hati, lebih hati-hati. Tapi kalau dia memang beranak sampai sepikak, anak panggil, orang Kelantan panggil berceretek, ceretek orang tahu ceretek. Kalau bahasa KL ni bahasa apa? Berderet-deret. Deret-deret, pas satu. Daripada umur dia kahwin umur 20 tahun sampai umur 40 tahun tak berhenti lagi beranak. Betul tak? Ada kawan saya, anak dia Ustaz Abdullah Arrai berapa? Sebelah anak. Saya tanya, sebelah ni berapa orang isteri? Seorang je. Orang dulu 15, seorang 15 orang. Kata daripada muda sampai ni beranak je.
Ha. Jadi kalau orang macam ni memang dia tak mampu ganti, bayar fidyah lah. Tapi kalau dia mampu ganti, dia ganti. Itu lebih utama dan lebih afdal, lebih selamat lah. Baik. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Cerita sambungannya iaitulah untuk kamu cukupkan bilangan hari dan kamu agungkan Allah dan agar kamu bersyukur. Yang ni sambungan ni kita cerita pada kelas kita yang akan datang pula lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita dalam bab beragama. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.